Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allah, hari ini saya akan berkongsikan kepada kamu dua tentang satu tajuk iaitu ilmu wahyu. Ilmu wahyu dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab, itu al-wahyu, yang memiliki erti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Menurut istilah pula, wahyu itu syariat. Menurut istilah syariat, wahyu berarti kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin nabiyyin ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Subhanallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi itulah sedikit berkenaan pengenalan ilmu wahyu. Jadi Azizi, entah ada perkongsian, apa perkongsian yang berkenaan ilmu wahyu ni? Jadi saya ada perkongsian berkenaan dengan peranan wahyu. Jadi kita tahu wahyu ni mempunyai banyak peranan. Salah satu adalah peranan terhadap akidah. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 19 maksudnya, jika mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk pada mulanya, kemudian dia akan mengembalikan kita faham wahyu ni diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berperanan untuk memimpin umat Islam ke jalan yang benar dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kepada umat Islam pada masa ini. Jadi wahyu ini juga dia memberi pedoman bagi akidah yang soleh kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan akidah yang kuat. Okey. Yang kedua adalah peranan terhadap ibadah. Jadi wahyu ini juga dia berperanan sebagai panduan kepada manusia melalui Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu ini saya ibaratkan sebagai sumber utama syariat Islam yang digunakan untuk membimbing dan membentukkan tata cara ibadat manusia. Jadi peranan dari segi peranan yang ketiga adalah peranan terhadap akhlak. Jadi wahyu ini juga dia berperanan untuk membentuk peribadi akhlak seseorang muslim. Jadi pada zaman kita cerita pada zaman Rasulullah, kerana baginda ni menjadi contoh tauladan yang baik kepada umat manusia berdasarkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Kita juga boleh menyebut dan mengenali Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Itulah sedikit perkongsian saya berkenaan dengan peranan wahyu. Jadi Luqman, awak ada apa-apa maklumat yang ingin dikongsikan? Okey, bagi saya ingin berkongsi
berkongsi tentang cara penyampaian wahyu. Wahyu ni juga diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh baginda, terdapat 4 cara bagaimana ia disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi yang pertama. Pertama iaitu wahyu itu dimasukkan oleh malaikat ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu melainkan hanya beliau merasa bahawa wahyu itu tiba-tiba telah berada dalam hatinya. Beliau sendiri pernah menyatakan hal yang kudus melakukan ke dalam kalbu. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21 yang bermaksud, dan tidak ada Allah berkata-kata dengan seseorang melainkan dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan keizinan. Yang itu yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua ini adalah malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berupa seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafaz benar akan kata-kata tersebut. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berupa seorang lelaki, malah benar-benar seperti rupanya yang asli. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 dan 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya dia, yakni Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Okay, itu yang ketiga. Yang terakhir iaitu yang keempat, wahyu datang kepadanya seperti nyaringnya bunyi loceng. Keadaan inilah yang sangat sukar dialami oleh Nabi. Ada kalanya perlu keluar dari dahinya walaupun pada musim. Okay, itu saja daripada saya, iaitu cara menyampaikan wahyu. Saya serahkan kepada Yahya. Okay, terima kasih kepada Hafizi dan Numan atas perkongsian berkenaan peranan wahyu dan cara penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja usulan kita pada hari ini. Semoga terdapat manfaat atas pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup majlis pertemuan kita dengan tasbih Baqarah dan surah